Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zaim bin Muhammad Zaman dari kelas DSB 1A. Nombor pendaftaran 0121F1006. Berdasarkan tajuk yang telah saya pilih, iaitu isu tentang etika dan peradaban terhadap keluarga. Dengan tajuk ini saya akan lebih menekankan kepada peranan ibu bapa terhadap keluarga dalam aspek PDPR, membentuk sasar diri dan memupuk gaya hidup sihat. So yang pertama sekali, peranan ibu bapa dalam aspek PDPR. Sesuai dengan keadaan sekarang, anak-anak lebih banyak belajar di rumah. Oleh itu, ibu bapa seharusnya merancang jadual harian anak-anak mereka supaya tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Supaya apa yang dia belajar kat sekolah tu sama dengan apa dia belajar kat rumah. Jadi tak ada kurang, macam tu lah, tak ada kurang. Dia macam sama je. Lepas tu kalau dah belajar kat rumah ni, anak-anak mesti akan menggunakan telefon pintar ataupun komputer riba untuk sebagai medium pembelajaran diorang untuk guna untuk atas salian kan. So pemilihan peranti juga merupakan perkara yang perlu diambil serius lah oleh ibu bapa. Sebab bila kita beli barang yang kurang kualiti ni, masalah lagi banyak macam masalah lagging lah, bateri cepat habis. Perkara tu biasalah kalau kita beli telefon yang kualiti dia kurang. Antara contoh yang saya boleh bagi untuk beli telefon, saya suggest beli dia nama Apple ataupun Lenovo. Itu sesuai untuk belajar. Dia ada dia punya jenama tersendiri. Untuk dalam aspek PDPR itu sahaja. So kita beralih pula pada poin yang kedua, iaitu peranan ibu bapa dalam membentuk sasiah anak-anak. Dalam membentuk sasiah anak-anak ni, ibu bapa perlulah meluangkan banyak masa bersama anak-anak. Supaya dapat merapatkan hubungan antara ibu bapa dengan anak itu. Samping itu juga, ibu bapa juga perlu memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak, supaya jiwa mereka tu dipenuhi dengan perkara-perkara yang positif lah. Contoh dia baca Al-Quran ke, membawa dia pergi majlis ilmu dengan tazkirah, tadarus Al-Quran dan sebagainya lah. Bahasa Melayu juga ada mengatakan bahawa lentur buluh biarlah dari rebungnya. So kita kenalah didik anak-anak ni dari kecil lagi. So ibu bapa kenalah disiplinkan anak-anak ni dari kecil lagi, supaya bila dah besar nanti dia jadi orang berguna lah. Gitu. Lain daripada itu, ibu bapa juga perlu peka lah dengan pergerakan anak-anak ni. Bila diorang nak keluar je, kita tanya dia nak pergi mana, dengan siapa kan. Kalau dia terikut dengan kawan yang tak baik, tu akan boleh membawa dia ke jalan yang negatif lah. Sebab sekarang kan budak-budak sekarang kan banyak melepak, berbual kosong je. So benda-benda tu tak berfaedah lah. Lebih baik dia ulang lagi pelajaran ke apa ke kan, tolong mak ayah semua. Macam tu lah. So next, ibu bapa juga perlu menjadi contoh kepada anak-anak tu sendiri dan menjadi orang yang pertama yang melakukan sesuatu perkara tu. Contoh dia macam budak lelaki ni kan, dia malu nak sidai kain luar rumah kan. Nanti orang cakap dia macam tak macu lah apa semua. So sebagai seorang ayah ni, dia kena buat benda tu dulu, supaya anak ni tahu orang siapa-siapa pun boleh buat, lelaki pun semua pun boleh buat, tak ada rasa malu pun. So dengan dia tengok ayah dia macam tu kan, ayah dia buat selamba je, so dia pun lama-lama akan ikut juga lah.
Macam tu. Okay. So kita balik pada poin yang terakhir, iaitu tentang peranan ibu bapa dalam memupuk gaya hidup sihat. Okay, dalam tajuk ni apa yang saya dapat lah dari carian Google, antaranya seperti memastikan anak-anak mengamalkan piramid makanan tu, yang segitiga tu kan. Okay, bermula daripada yang paling sikit, protein, macam contoh dia margarin, butter, aiskrim, benda-benda yang berlemak lah. So, lepas tu yang kedua tu protein, macam ayam, daging, susu, telur. Lepas tu yang keempat, vitamin, macam sayur-sayuran. Ni selalunya jarang lah budak-budak nak ambil makanan macam ni kan. Sebab orang cakap tak sedap semua. Tapi benda-benda macam ni dia baik untuk kesihatan kita. So yang paling bawah sekali adalah karbohidrat. Okay, ini lagi penting lah untuk kanak-kanak yang baru, yang sedang membesar ni. Dia macam dia perlukan lebih tenaga kan, sebab dia kan aktif dan kecil kan. Gitu. Lepas tu kesimpulan. Bukan. Next ialah membawa anak pergi membuat medical check up lah. Supaya kita boleh cegah penyakit ni sebelum dia jadi lebih teruk lah. Sebab mencegah itu kan lebih baik daripada mengubati. So kita kena tahu, kita kena check dululah perkara apa yang boleh kita cegah, kita cegah. Macam obesiti kan. Macam obesiti, kita nak cegah dia, kita kena ikut piramid makanan tadi tu lah. Sebab tu kita disarankan supaya untuk membuat medical check up dua kali dalam setahun. Lepas tu sampai itu juga anak-anak ini juga perlukan rehat dan tidur yang cukup lah, supaya otak dan dia punya badan ni cergas untuk digunakan untuk hari esoknya. Supaya benda dia buat tu lagi efisien lah, lagi cepat ke, lagi mantap ke, macam tu. So kesimpulan lah yang saya dapat daripada ni, peranan ibu bapa ni memang banyak lah. Tapi saya tak dapat nak masukkan sini sebab masa pun dah nak habis. Okay, so antara peranan dia ibu bapa lah. Ibu bapa perlu menjadi tonggak utama lah untuk menjadikan anak ini sesuatu yang berguna. So itu saja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Bye.